Hai. Hari ini kita nak tengok tips atau cara-cara menggunakan kalkulator Classwiz 570EX. Kalau kita tengok, yang pertama sekali yang kita perlu tahu adalah bagaimana kita nak reset balik kita punya kalkulator. Kadang-kadang kita dah gunakan fungsi tu, fungsi ni, lepas tu kita nak set as a default. Maksudnya, okay? Kita nak reset semula kita punya kalkulator. Caranya kalau kita nak restart atau kita nak reset ini adalah, saya akan demokan terus bagaimana nak gunakan. Kita tekan butang shift, kemudian kita tengok dekat nombor 9 ni ada reset kan. Reset, kita tekan reset. Okey, dia akan bagi tahu reset setup data, memory atau initial all. Okey, kalau kita nak reset, kita nak bagi semula macam kita baru beli tu kan. Okey, kita tekan nombor 3. Okey, kemudian kita tekan butang sama dengan, lepas tu kita tekan butang AC. Itu mudah je kan. Okey, shift, reset, tekan butang nombor 3, tekan butang sama dengan dan juga tekan butang AC. Biasanya kita akan selalu buat. Bila kita selalu buat, kita akan ingat. Tak susah. Shift 9, initial all, nombor 3, tanda sama dengan dan kemudian tekan butang AC. Okey, habis bab bagaimana kita nak reset atau kita nak dapatkan default balik kita punya. Saya akan teruskan bagaimana kita nak menggunakan butang shift atau alpha. Okey, shift berwarna kuning dan alpha berwarna merah. Bila kita tekan butang shift, semua button yang berwarna kuning, kalau kita tengok button ni ada warna kuning atas dia, dia akan berfungsi. Okey, manakala kalau kita tekan butang alpha, okey, semua butang yang berwarna merah, atas butang tu ada warna merah ni akan berfungsi. Okey, contohnya, kalau kita tak tekan shift, dia adalah pecahan biasa, pecahan wajah, pecahan tak wajah. Tapi kalau kita tekan butang shift, dia akan jadi pecahan nombor bercampur sebab dia akan berfungsi seperti yang warna kuning tu lah. Okey, kalau kita tekan butang alpha, kita tekan delete ni, dia akan undo. Sebab dekat button atas warna merah ni adalah butang undo. Okey, seterusnya saya terangkan apakah peranan dan juga fungsi butang sama dengan. Sama dengan. Butang sama dengan ni peranannya memberikan jawapan lah. Seperti biasa, sama dengan tu memberikan jawapan. Selain daripada itu, banyak fungsi dalam kalkulator. Contohnya kita ada menu. Kita nak pilih itu, kita nak tekan. Biasa kalau kat komputer kita tekan enter. Okey, jadi peranan tanda sama dengan juga adalah sebagai butang enter atau butang masukkan, ataupun yes, kita menerima. Yes. Okey, maknanya ya. Itu adalah peranan dan fungsi butang sama dengan. Okey, yang ini butang yang tak nampak ni. Okey, kalau kita tengok ni butangnya. Biasanya kalau kita beli kalkulator FX 570MS, biasanya bila dekat belakang penutup ni dia ada kertas yang menunjukkan dia punya value of nilai-nilai nilai-nilai constant dan bagaimana kita nak convert unit. Biasanya ada kertas ni, dan kertas ni biasanya hilang lah kan. Biasanya hilang kertas ni. Tapi kalau kita tengok kepada Classwiz, memang tak disediakan. Okey, tak disediakan kertas tu. Okey, jadi mana kita nak cari nilai-nilai yang tersebut? Okey, kalau kita tengok pada kalkulator ini, kita tengok butang yang berwarna kuning pada nombor 7 dan juga pada nombor 8 ini. Okey, di atasnya ada tulis CONST. Itu maknanya constant, nilai yang tetap. Okey, dan kita ada CONV adalah convert, bagaimana kita nak menukar unit. Okey, kalau kita tekan shift, kita tekan butang nombor 7, kita dapatlah nilai-nilai constant yang ada seperti universal, elektromagnetik, adalah nilai-nilai dia. Okey, itu biasanya dalam engineering biasanya guna dan jarang sekolah menengah guna. Okey, biasanya kita akan guna di university. Okey, manakala kalau kita tekan shift, convert, maknanya kita boleh menukarkan unit. Contohnya unit panjang, luas, isi padu, berat, kita boleh tukarkan unitnya. Contoh kita boleh 1. Okey, kita nak tukar apa? Inci kepada sentimeter, kaki kepada meter. Kita boleh gunakan fungsi tersebut.
Okey, kali ni saya nak tunjuk macam mana kita nak keluarkan QR code. QR code ni biasanya kita nak gunakan, yang pertama kita nak gunakan untuk manual. Kadang-kadang dia memang ada berikan buku manual, dan biasanya buku manual kita tinggalkan di rumah atau di dalam beg. Tapi jangan risau, kalkulator ini kita boleh tengok manualnya dengan menggunakan QR code. Okey, manual tu ada yang tak faham manual. Manual tu adalah panduan atau buku panduan, buku manual, buku panduan lah, buku rujukan kita cara-cara menggunakan kalkulator ini. Dan satu lagi fungsinya adalah untuk mendapatkan graf. Okay, biasanya dalam statistik kita dah buat dia punya masukkan data dalam table, kita akan dapat dia punya graf. Okay, itu tujuan kita dapatkan QR code tersebut. Macam mana kita nak dapatkan? Contohnya kita nak dapatkan, kita tekan menu, kita nak dapatkan bagaimana menggunakan base ini atau asas nombor. Macam mana kita nak gunakan fungsi kalkulator ni menggunakan asas nombor? Kita pergi ke ikon asas nombor ini, kemudian kita tekan butang shift, dan kemudian kita tekan butang QR yang ada dekat atas option ini. Jadi dia akan mengeluarkan QR code tersebut. Okay, apa yang perlu kita buat adalah kita hanya scan sahaja, scan menggunakan kita punya handphone. Kita scan QR code tersebut. Okay, kita scan dan kita akan dapatkan dia punya link. Okay, kita akan dapatkan dia punya link, dan pastikan kita punya handphone juga ada akses internet. Okay, kita akan dapat online manual terus. Okay, kita akan dapatkan online manual berkaitan dengan asas tu, base and calculation. Kita ada binary, octal. Dia akan tunjukkan cara menggunakannya. Itu bahasa Inggeris lah. Okay, secara online. Jadi kita tak payah rujuk lagi buku manualnya, dia dah ada di sini. Okay, itu cara menggunakan fungsi QR code yang ada. Kalau tak percaya, pausekan video ni, cuba scan. Cuba scan dengan handphone. Okay, pause. Scan. Pergi. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 dengan setiap pembelian Casio ClassWiz 570X. Untuk dapatkan link, sila klik pada description di bawah video ini untuk pergi ke Lazada Store dan masukkan kod yang disediakan ini untuk mendapatkan diskaun tersebut. Okay, anda juga diberi penghantaran percuma serta dapatkan L-shape folder secara percuma juga. Jangan lupa klik, jangan tak klik